على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian,
marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dalam masa yang sama, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan ditegahnya. Sesungguhnya dengan ketakwaan dan keimanan yang kukuh saja dapat membawa kita ke akhirat dengan selamat. Ketakwaan bukanlah suatu perkara yang boleh diwarisi oleh seseorang dan diturunkan kepada seseorang yang lain. Ia diperolehi daripada amalan yang dilakukan oleh kita, dan setiap amalan yang dilakukan adalah berdasarkan keimanan. Keimanan juga tidak boleh diwarisi dan diturunkan, oleh sebab itu iman perlulah dicari. Dengan kata lain, kita dituntut berusaha mendapatkannya, seterusnya berusaha pula menyuburkannya untuk mendapatkannya. Para ulama mengatakan iman diperolehi dengan ilmu, maka dengan ilmu lah dapat menyuluh kita untuk memperolehinya. Nyatalah kepada kita di sini, tuan-tuan sidang jemaat sekalian, bahawa Islam memandang sangat tinggi kepada ilmu. Beberapa ayat Al-Quran menegaskan kedudukan ini. Firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ayat 11 Suratul Mujadalah. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Suratul Zumar ayat 9. Maksudnya, katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Intisari dari kedua-dua ayat yang dibacakan tadi menunjukkan bahawa Allah meletakkan ilmu di kedudukan yang tinggi, mengatasi perkara-perkara lain. Kemuliaan seseorang terletak pada keilmuan dan ketakwaannya. Tuan-tuan sidang jemaat yang berbahagia, apa yang ingin ditegaskan di sini, pemumpukan ilmu adalah bermula dari rumah, yakni semasa seseorang masih kecil lagi. Malah agama Islam menitik beratkan persoalan pemumpukan ilmu ini. Lebih dari itu, sehinggakan urusan pemilihan jodoh pun Islam meletakkan garis panduan yang tersendiri, agar zuriat yang akan lahir adalah zuriat yang bersih jernih, serta boleh dibentuk akhlaknya, diberi pendidikan mengikut acuan sebenar sebagai seorang mukmin. Dari itu, memupuk budaya cintakan ilmu dalam hati setiap orang adalah bermula dari alam rumah tangga lagi. Anak-anak yang lahir dari sebuah perkahwinan menjadi milik pasangan suami isteri yang mendirikan rumah tangga tersebut, maka sudah tentu kedua-dua suami isteri atau ibu bapa ini mempunyai tanggungjawab dan peranan yang perlu dimainkan terhadap pendidikan anak-anak. Bukan kecil tanggungjawab dan peranan yang mesti dipikul oleh mereka, sehinggakan Allah mensifatkan anak-anak sebagai suatu amanah kepada kedua ibu bapa. Anak-anak yang masih kecil adalah di bawah tanggungan kedua-duanya. Segala urusan hidup, makan minum,
rawatan dan sebagainya di bawah tanggungjawab ibu bapa. Mereka tidak mampu mengurus kehidupan sendiri. Mereka masih memerlukan sokongan serta dorongan kedua ibu bapa. Maka di sinilah letaknya peranan kedua-dua ibu bapa mendidik anak-anak mengikut acuan yang dituntut oleh Islam, termasuk juga budaya cintakan ilmu yang menjadi teras kepada kelangsungan pendidikan ke tahap dewasa. Tuan-tuan sidang jemaat sekalian, jelas diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW dalam perkara ini melalui sabdanya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Artinya, setiap kanak-kanak dilahirkan suci bersih, maka ibu bapaknya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita semua telah sedia maklum bahawa ayat Al-Quran yang pertama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan ayat-ayat yang mengandungi message yang jelas tentang ilmu dan misi pendidikan. Ini sebagai satu isyarat betapa untuk kita memulakan sesuatu langkah itu perlu belajar terlebih dahulu. Jelas kepada kita bahawa kedua ibu bapa adalah orang yang paling dekat dalam usaha memupuk nilai-nilai murni. Rumah menjadi tempat pembelajaran yang pertama untuk menerahkan budaya cintakan ilmu. Contoh yang ditunjukkan oleh ahli keluarga sebenarnya menjadi alat pembelajaran yang paling berkesan kepada kanak-kanak. Ini kerana meniti kehidupan dalam proses pembesaran kanak-kanak lebih cepat memahami sesuatu perkara dengan melihat kepadanya. Seorang sejana Islam, Abdullah Nasir Unwan, dalam bukunya Tarbiyatul Awladi fil Islam berkata, apa yang ditunjuk oleh ibu bapa khususnya adalah sangat penting dan menjadi ikutan kepada anak-anak. Oleh itu mereka haruslah menunjukkan contoh tauladan yang baik. Dalam hadis yang lain pula, An-Nabi SAW bersabda, "Ma nahala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasanin." Artinya, tiada pemberian daripada seorang bapa kepada anak dari pemberian yang lebih baik, melainkan daripada adab yang baik. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Tuan-tuan sidang yang dimuliakan, cintakan ilmu bukan saja perlu diterahkan kepada kanak-kanak atau mereka yang masih berusia muda. Sebenarnya persoalan berkaitan dengan ilmu ini menyentuh semua peringkat masyarakat, baik yang muda atau yang tua, yang remaja atau dewasa, lelaki dan perempuan. Masyarakat harus disedarkan bahawa apa saja nilai-nilai murni perlu disubutkan agar ianya menjadi suatu budaya yang sihat dalam kehidupan kita seharian. Maka budaya cintakan ilmu ini wajar sekali digalakkan oleh setiap anggota masyarakat kita dan bersama-sama berganding bahu agar dapat direalisasikan serta dipraktikkan dalam sebuah keluarga. Tidak syak lagi rumah merupakan sebuah tempat pembelajaran
atau sekolah yang pertama yang mendedahkan pendidikan kepada manusia. Jika dilihat fenomena yang berlaku di sekitar kita dewasa ini, berbagai gejala sosial merebak di seluruh negara, terutamanya kepada golongan remaja atau muda-mudi kita. Kita tentunya merasa bimbang terhadap generasi ini yang mensia-siakan masa dan peluang yang ada tanpa diisi dengan perkara yang baik dan berfaedah. Ini amat merugikan kepada agama, bangsa dan negara. Kata orang, generasi hari ini adalah pemimpin masa hadapan. Dari itu masyarakat wajib berusaha melakukan sesuatu, merencanakan langkah-langkah memendung dan mengatasi masalah ini. Bukan hanya pihak berkuasa atau pihak-pihak tertentu saja yang perlu memikirkan jawapannya. Malah semua pihak dari pelbagai peringkat masyarakat harus menghulurkan tangan bagi menangani perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. At-Tahrim ayat 6. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya ialah manusia dan batu bahala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasat layanannya. Mereka tidak mendahaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك الجلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان البدري Shah وولي ahli duli yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badri Shah Ibn al-Aminul Karim As-Sultan Salahuddin wa jami'al usratil malakiyah Allahumma wafiqhum lisadad wa aslih bihimul ibada wal bilad waj'alil taqwa lahum khayra zad innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifal bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah inna Allah ya'muru 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullahal 'azima yazkurkum washkuru ni'amahu yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis salah